Kekurangan bekalan perubatan terus belenggu Gaza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Budi Ishtawa Mahanafi dalam Dunia 10. Pesakit di hospital di Semenanjung Gaza kini hanya mampu menunggu ajal. Kekurangan kaki tangan dan bekalan perubatan sudah mencapai tahap kritikal menyebabkan pesakit tidak dapat menerima rawatan. Seorang pegawai Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO berkata keadaan hospital yang masih bertahan di Semenanjung Gaza kini merosot dengan pantas. Hospital turut tidak mempunyai bekalan elektrik, air dan bahan api. Pegawai berkenaan melawat 6 daripada 16 hospital yang berfungsi di Gaza daripada 36 hospital yang wujud sebelum perang meletus. Hospital dibanjiri pesakit dengan kaki tangan terhad. Sebahagian besar pesakit adalah penduduk Gaza yang dipindahkan dari rumah mereka. Menurut Kementerian Kesihatan di Gaza, sekurang-kurangnya 24,448 rakyat Palestin dengan kira-kira 70% daripadanya wanita, kanak-kanak dan remaja terbunuh dalam pengeboman serta serangan darat Israel sejak 7 Oktober lalu. Sementara itu, Gaza juga kini sedang bergelut dengan penularan wabak hepatitis A akibat kesesakan di pusat perlindungan. Kementerian Kesihatannya berkata keadaan mencabar yang dihadapi penduduk diburukkan lagi dengan kekurangan tandas dan kemudahan sanitasi. Ia menyumbang kepada pengumpulan sisa buangan berhampiran khemah yang baru didirikan. Tidak cukup dengan itu, mereka turut mengalami masalah kekurangan air bersih sekaligus menimbulkan ancaman kesihatan yang teruk. Kerajaan Amerika Syarikat menyenaraikan semula puak Houthi yang berpangkalan di Yemen sebagai kumpulan pengganas. Keputusan itu dibuat ketika Amerika dan Britain melancarkan serangan terbaru terhadap Yemen. Ia sebagai langkah membendung serangan ke atas kapal komersial menggunakan laluan perkapalan antarabangsa di Laut Merah. Label pengganas global yang ditetapkan khas SDGT yang dikenakan terhadap kumpulan disokong Iran itu turut mengesyorkan sekatan keras. Ia bertujuan memotong pembiayaan dan pembekalan senjata yang digunakan oleh Houthi untuk menyerang atau merampas kapal di lorong perkapalan Laut Merah yang penting. Bagaimanapun, kumpulan itu tetap bertegas penetapan Amerika tersebut tidak akan menjejaskan operasi menyasarkan kapal berkaitan Israel. Sementara itu, kumpulan Houthi di Yemen berkata tindakan Amerika Syarikat berkali-kali menyenarai atau melabel kumpulan itu sebagai pengganas adalah suatu ugutan. Namun ia tidak mampu membendung mereka terus beroperasi menghalang kapal Israel mahupun kapal menuju ke negara haram itu melalui Laut Merah, Laut Arab dan Selat Bab al-Mandab. Tegas jurucakap Houthi, tindakan Amerika itu biasa digunakan ke atas mana-mana pihak yang menentang polisi mereka termasuk pemberian sokongan serangan ke atas Gaza. Peluru berpandu dilancar Pakistan ke atas Iran menyaksikan sekurang-kurangnya 3 wanita dan 4 kanak-kanak terbunuh. Serangan udara itu didakwa menyasarkan lokasi persembunyian pengganas di wilayah sempadan tenggara Iran, Sistan Balochistan. Pakistan mendakwa melakukan serangan terhadap militan di Iran selepas Tehran melancarkan serangan ke atas wilayah Pakistan awal minggu ini. Kenyataan Kementerian Luar berkata beberapa siri serangan tentera disasar secara khusus terhadap tempat persembunyian pengganas di wilayah terbabit. Sebilangan pengganas didakwa terbunuh. Dalam perkembangan berkaitan, jurucakap Kementerian Luar Pakistan Mumtaz Zahra Balok menegaskan tindakan terbabit diambil berdasarkan risikan yang boleh dipercayai dikaitkan dengan aktiviti pengganas berskala besar. Tindakan sebagai manifestasi keazaman Pakistan yang tidak berbelah bahagi untuk melindungi dan mempertahankan keselamatan negaranya daripada semua ancaman.
Jelas Mumtaz, Perdana Menteri Anwar Ul-Haq Kakar yang kini berada di Davos untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia telah memendekkan lawatannya berdasarkan perkembangan yang sedang berlaku. Sementara itu, Beijing sedia menjadi pengantara antara Pakistan dan Iran selepas serangan berlaku di wilayah sempadan mereka. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, berharap kedua-dua pihak dapat bertenang dan mengelak ketegangan terus meningkat. China sedia memainkan peranan bagi meredakan keadaan jika kedua-dua pihak memerlukannya. Serangan pagi tadi dedah Tehran telah meragut nyawa 7 orang awam. Menteri Pengangkutan Singapura S. Iswaran didakwa di Mahkamah Atas kes rasuah yang merupakan antara kes rasuah berprofil tinggi melibatkan Menteri dalam Hab Kewangan Asia dalam tempoh beberapa dekad. Biro Anti Rasuah negara itu menyiasat Iswaran sejak penahanannya pada Julai tahun lalu. Manakala Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengarahkannya bercuti sehingga siasatan selesai selain menghalangnya daripada meninggalkan Singapura. Hari ini, Hsien Loong mengesahkan Iswaran sudah meletak jawatan daripada Kabinet dan Parlimen. Ia menerusi surat peretakan jawatan bertarikh 16 Januari selepas menerima notis rasmi pendakwaan terhadapnya. Iswaran didakwa memperoleh sogokan bernilai lebih $380,000 Singapura daripada pengarah urusan Hotel Properties Limited. Ia sebagai sebahagian dorongan memajukan kepentingan perniagaan bilioner hartanah itu. Secara keseluruhan, Iswaran berdepan 27 pertuduhan. Kertas pertuduhan menunjukkan pelbagai sogokan termasuk tiket perlawanan bola sepak, musikal, penerbangan pesawat peribadi dan tiket ke Grand Prix Formula One Singapura. Iswaran bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Sekurang-kurangnya 23 maut dan 6 cedera akibat letupan di sebuah kilang bunga api di Supanburi, utara Bangkok. Mangsa maut terdiri 12 wanita, 8 lelaki dan identiti 3 lagi mangsa belum dikenal pasti. Media tempatan melaporkan terdapat 30 pekerja di kilang berkenaan ketika kejadian dan punca insiden masih dalam siasatan. Perdana Menteri Srettha Thavisin yang kini berada di Davos untuk menghadiri mesyuarat tahunan Forum Ekonomi Dunia 2024 sudah pun dimaklumkan mengenai kejadian itu. Beliau mengarahkan siasatan segera dilakukan untuk mengenal pasti status operasi kilang tersebut dan punca letupan. Pihak berkuasa turut digesa memberikan bantuan segera kepada mangsa yang terjejas. Letupan menggegarkan bandar Nigeria dikaitkan dengan operasi perlombongan haram. Dilapor 2 maut manakala lebih 70 individu cedera. Letupan maut di Bandar Ibadan menunjukkan 25 bangunan rosak merentasi kawasan yang besar termasuk memusnahkan kenderaan. Menurut pihak berkuasa, tragedi berkemungkinan disebabkan bahan letupan yang disimpan pelombong haram. Jelas Gabenor Oyo, Syed Makinde, daripada 77 mangsa yang cedera, kebanyakannya masih dirawat dan ada yang dibenarkan pulang. Perumahan sementara disediakan untuk mereka yang terkesan dengan insiden terbabit selain memastikan sokongan untuk mereka membina semula kehidupan. Di Guayaquil, Ecuador, pihak berkuasa mengeluarkan mayat pendakwa raya yang sedang menyiasat serangan ke atas stesen televisyen dari tempat kejadian jenayah. Cesar Suarez ditemukan maut dengan kesan tembakan di dalam kereta ketika dalam perjalanan ke pejabatnya. Siasatan polis masih dijalankan bagi mengenal pasti jika pembunuhan itu ada kaitan dengan siasatan yang dijalankan mangsa. Sehari sebelum kejadian, Suarez mendakwa tidak diberi perlindungan polis walaupun telah menyoal 13 suspek. Penahanan bertujuan mencari kumpulan yang bertanggungjawab terhadap serangan di TC Television milik kerajaan minggu lalu. Penyerang bersenjatakan senjata api dan bahan letupan.
Genap 18 hari gempa bumi kuat menggegarkan wilayah Ishikawa di tengah Jepun. Berdasarkan pemerhatian dron, kawasan di Bandar Suzu kini dilitupi salji tebal. Kediaman yang musnah belum diduduki penghuni dan aktiviti harian masih lumpuh sepenuhnya. Pada 1 Januari lalu, gempa bumi berukuran 7.6 magnitud menyebabkan 220 nyawa terkorban. 52 lagi masih hilang dan sekurang-kurangnya 567 individu cedera. Kematian tertinggi dilapor di Suzu dengan 98 terbunuh. Baru-baru ini, Perdana Menteri Fumio Kishida berikrar kerajaan akan berusaha sedaya upaya untuk mengambil langkah sewajarnya bagi membantu penduduk terkesan. Badminton Terbuka India 2024, bergu campuran profesional negara Goh Soon Huat Shevon Lai berjaya mara ke suku akhir selepas menundukkan lawan dari China Cheng Xing Jiangxi. Soon Huat Shevon hanya memerlukan 42 minit untuk menutup perlawanan dengan 26-24, 21-10. Mereka akan bertemu pilihan kelima juga dari China, Jiang Zhenbang Wei Yangxin yang sebelum itu menundukkan lawan dari Korea Selatan. Keputusan lain, satu lagi bergu campuran Chen Tangji Toh Iwei terkandas di tangan pasangan Thailand. Turut menerima nasib sama bergu wanita, Vivian Ho Lim Chiu Siu tewas kepada lawan dari Hong Kong. Baik, beralih ke bola sepak Piala Asia 2023, juara bertahan Qatar mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik selepas menundukkan Tajikistan 1-0 pada perlawanan kedua kumpulan A. Aksi lain, China sekali lagi mencatat keputusan seri tanpa sebarang jaringan selepas bertemu Lubnan. Aksi yang berlangsung di Stadium Al-Bayt itu, skuad bimbingan Marquez Lopez berjaya mendahului permainan seawal minit ke-17 menerusi pemain sayap kiri Akram Afif. Pemain tengah Tajikistan Ahmadani Kamalov menjadi pemain pertama dilayangkan kad merah pada edisi kali ini selepas mengasari Ahmad Al-Ghanihi di minit ke-81. Skuad The Maroons bimbingan Marquez Lopez kini mengumpul 6 mata dan dijadualkan bertemu China pada Isnin depan. Sementara itu, satu lagi aksi kumpulan A, China sekali lagi mencatat keputusan seri bertemu Lubnan. Pasukan menghuni ranking ke-79 dunia itu gagal merobek gawang lawan meskipun memiliki 60% penguasaan bola. China berada di belakang pendahulu Qatar dengan mengumpul hanya 2 mata. Dunia 10 berakhir di sini. Saya Budi Citawan Wahanafi dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.